Selamat datang di Kotak Merah. Tanpa luang masa, kita akan mulakanlah puisi kita pada hari ini, yang mana tajuknya adalah Persekutuan Bencah. Puisi kali ini yang aku buat adalah pada 5 Jun 2020, yang mana tema pada puisi kali ini Persekutuan Bencah. Temanya adalah kerakyatan. Macam mana peranan rakyat dan pemimpin dalam menguruskan sesebuah negara. Jadi kerbau disamakan dengan pemimpin, manakala burung jalak pula disamakan dengan rakyat. Jadi hubungan kerbau dan burung jalak ni adalah hubungan dalam biologi simbiosisnya adalah hubungan mutualisme. Mutualisme ni apa? Adalah kedua-dua binatang ni dapat manfaat antara satu sama lain. Burung jalak mendapat manfaat daripada sumber makanan kutu daripada kerbau, manakala pada kerbau pula dia dapat membersihkan diri daripada kutu dan juga dapat mendengar ancaman musuh bila mana burung jalak ni berbunyi. Burung yang aku pilih adalah jalak kebo ataupun kerak kerbau ataupun nama saintifik ni adalah Java Minus, yang mana banyak terdapat di Malaysia. Assalamualaikum. Kelebihan burung jalak ni, dia ada kebolehan untuk meniru bunyi lain lah. Walaupun tak sehebat burung kakak tua, tapi dia boleh tiru beberapa suku kata. Nak menunjukkan simbolik identiti bahasa Melayu yang mana kita pakai, yang mana ada yang campuran daripada bahasa Arab, ada campuran daripada bahasa Inggeris. Burung ni juga saiznya sangat kecil lah, lebih kurang 21 hingga 23 cm. Persamaan dengan tubuh-tubuh orang-orang Asia Tenggara lah, yang mana demografik dia kecil-kecil. Burung jalak ni pun dia ada kuning dominan lah pada paruh dia, pada kaki dia. Jadi nak menjadikan simbolik kesultanan lah. Itu pun sebagai hormat kepada sultan. Itu pun adalah identiti orang-orang Malaysia. Kerbau yang aku pilih adalah kerbau sawah Asia lah, yang nama saintifiknya adalah Bubalus babalis. Kerbau ni pun walaupun nampak ganas, tapi sebenarnya dia ni jarang sekali buat agresif fizikal lah, berlaku kasar pada sama dia ataupun sama manusia. Kerbau ni pun walaupun mata dia kurang jelas, telinga dia kecil, tapi pendengaran dia sangat sensitif. Macam mana dia boleh dengar taburan frekuensi bunyi yang luas lah. Nak menjadi simbolik bagi dia ni boleh mendengar. Sebagai pemimpin, boleh mendengar rakyat walaupun berbagai bangsa, berbagai kaum, berbagai kelas. Beza kerbau Asia ni nak dibandingkan dengan kerbau-kerbau di tempat lain, contohnya di Eropah atau Afrika. Kerbau dia adalah tanduknya berbentuk bulan sabit dan tanduknya ada lapangan yang mana paling panjang lah. Jadi bulan sabit ni pun adalah simbol identiti bendera Malaysia kita. Dan juga tanduk yang paling panjang ni pun adalah simbolik kepada satu bentuk sindiran lah kepada Perdana Menteri kita yang mana paling panjang tempoh hikmat dia. Lagi satu sifat kerbau ni, dia selalu bergelut dengan suhu yang ekstrim. Jadi dia akan cuba cari cara untuk cari lumpur, cari kawasan berteduh untuk menyejukkan dirinya. Jadi ini pun persamaan sebagai pemimpin yang ideal, yang mana sentiasa tak selesa duduk di pejabat dan sentiasa pergi ke turun kepada lapangan. Kerbau pun dia adalah simbolik dan selalu dikaitkan dengan revolusi industri, dengan kerajinan. Kita boleh lihat macam mana penggunaan eka dalam sistem ukuran imperial. Kita mulakan pada rangkap pertama lah. Mana kita tengok pada baris pertama. Macam mana pertamanya adalah kerbau mentadbir sawah. Jadi maksudnya kerbau ni mengubah
suasana sawah tu dengan aktiviti dia. Kemudian datanglah jalak. Jalak ni adalah seekor burung. Jadi sifat lumrah burung ni dia suka mengembara. Sebab tu dia datang daripada jauh, dia hinggap pada kerbau. Datang membawa tuah. Jadi tuah ni adalah perkara yang mana positif lah. Tuah. Jadi dia membawa sesuatu positif kepada kerbau. Kemudiannya pada baris ketiga adalah kerbau ni menguruskan hal susah. Jadi susah ni apa? Adalah seperti mana hal-hal menghasilkan susu. Susah kan, perlu setiap hari. Kemudiannya perlu memberi dagingnya, maksudnya dirinya perlu dikorbankan. Kemudiannya dia perlu membajak sawah lah. Jadi dia aktiviti yang berterusan. Namun pada baris keempat, jalak menyelesaikan hal-hal mudah. Mudah ni apa? Hinggap, makan kutu, terbang, kemudian memberi amaran. Jadi perkara-perkara yang mudah dan perkara-perkara yang sekali-sekala sahaja. Jadi di sini kita letak simbolikal lah. Macam mana kerbau ni, pemimpin ni perlu manifesto, kemudian perlu melaksanakan manifesto, kemudian kena fikir polisi. Sebenarnya rakyat ni mudah lah. Hanya tanggungjawabnya apa? Pergi mengundi. Dan pada kerbau pula kita guna kerana. Dan pada jalak pula kita guna dan. Pada baris ketiga dan baris keempat. Ini menunjukkan kerbau ni melakukan aktiviti sendiri, manakala jalak ni membantu aktiviti kerbau. Menunjukkan bila mana pemimpin ni berusaha memajukan sesuatu kawasan, maka rakyat sendiri akan sedia datang membantu. Kalau perasan, kata-kata kerja yang mana diletakkan pada stanza pertama ni, pada rangkap pertama ni, pada kerbau adalah sifat-sifat kepimpinan. Kata kerja yang mana bersifat kepimpinan. Manakala pada jalak pula adalah sifat-sifat pembantu lah. Kemudian pada rangkap kedua pula, di sini persona menekankan apa sebenarnya yang nak disampaikan. Jadi itulah perihal pemerintah. Bersama rakyat, maksudnya kebersamaan pemimpin dan rakyat, negara berkah. Jadi bila mana ada kebersamaan, barulah satu negara tu akan berkah. Berkah ni apa? Dilimpahi dengan kebaikan daripada segenap aspek daripada ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Okey, pada baris ketiga rangkap kedua, kita lihat kekal persekutuan bencah. Bencah ni apa? Bencah ni maksudnya digenangi, dipenuhi air. Jadi ni kita nak samakanlah suasana di sawah yang mana ada air takungan, dan juga dalam kita punya negara sekarang. Ada maksud yang mana tersurat dan yang mana tersirat. Tersurat adalah bencana alam yang mana kita kena adalah satu bentuk kekurangan, yang mana banyaknya berupa banjir bencana air. Seperti mana di Kelantan, pada dahulu kala di Kuala Lumpur. Dan kemudiannya maksud yang tersirat adalah maksudnya bila mana digenangi air ni adalah satu bentuk kekurangan maksudnya kekurangan lain . Dan kemudiannya kenapa gunakan persekutuan? Kenapa tak gunakan empire? Kenapa tak gunakan negara? Jadi ni nak menyatakan sifat negara Malaysia sini, perlembagaan dia sendiri adalah persekutuan . Macam mana kita adanya kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan kemudiannya kenapa digunakan kekal di sini adalah untuk menunjukkan bahawa bila mananya merujuk pada baris pertama dan kedua tadi, bila adanya kebersamaan, maka satu negara tu akan kekal . Sama ada dua maksud kekal. Pertamanya kekal konsisten membangun walaupun sedikit, walaupun perlahan dan lembab kemajuannya, tapi akan ada secara konsisten. Keduanya kekal aman. Maksudnya tidak akan mundur sama sekali tidak akan menjadi ke belakang . Dua bentuk kekal. Okey, pada rangkap ketiga, sesudah, maksudnya selepas sesuatu . Sesudah apa? Kerbau banting tanah. Maksudnya kerbau buat kerja . Jadi boleh disamakan dengan pemimpin yang mana setiap kali lepas dia buat kerja, setiap kali lepas dia buat polisi, setiap kali lepas dia buat program. Jadi apa reaksi rakyat? Apa reaksi jalak?
Jadi perkara ni boleh diinterpretasikan sebagai perkara yang baik, positif, ataupun perkara yang buruk, negatif. Ia adalah walaupun sekecil-kecil perkara pun rakyat akan menegur. Rakyat yang cakna akan menegur atas implikasi apa saja tindakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara menegur. Ni yang baik lah, positif. Bila mana ada program sekian, maka rakyat tu mudah lupa. Ni pun macam satu bentuk sindiran terhadap rakyat yang mana mudah lupa, dan mana pemimpin yang mana buat segala perkara untuk melupakan rakyat tentang perkara-perkara lama mereka. Jadi moral atau intipati daripada puisi ni, kita dapat lihat daripada rangkap pertama, pemimpin tu mestilah melaksanakan tanggungjawab dia dengan susah payah tanpa mengharapkan balasan. Rakyat pula mestilah turun mengundi, melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai rakyat. Yang kedua pula, kita boleh nampaklah rakyat yang berjiwa pemimpin dan pemimpin yang mana berjiwa rakyat. Bila bersama-sama, negara akan maju. Pada rangkap ketiga, kita boleh dapatlah macam mana rakyat yang cakna akan dapat pemimpin yang saksama. Rakyat yang mana mudah lupa akan dapat pemimpin yang mana selalu menzalimi mereka. Okey, itu saja dalam kotak merah. Please like, subscribe dan share.